السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا وأنت علينا قادر. على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل حزنا إذا شئت سهلا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang bahagia ini, sama-sama kita boleh ada di dalam perhimpunan menuntuti ilmu pengetahuan di tempat kita yang mulia inilah. Terima kasih kepada Tuan Umuh yang sudi jemputnya saya daripada jauh lah. Kita datang hari ni untuk kita sama-sama bertemu di satu perjumpaan menuntuti ilmu pengetahuan. Harap-harap kata Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan pula sekali lagi kita sekalian ini di bawah naungan Arsyur Rahman di hari kiamat nanti, balik kanannya. Dan pohon daripada Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sekalian ini daripada ahli syurga yang boleh dapat masuk sekali dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tajuk yang diberikan kepada saya ni insya-Allah iaitu kepentingan kita berakidah dengan akidah as-sahihah. Penting, kenapa kata pentingnya akidah ni? Kerana akidah kita penting kerana dengan sebab dialah kita nak masuknya al-jannah, iaitu masuk syurga. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala telah firman di dalam Al-Quranul Karim, kata wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah Ta'ala jadikan jin dan manusia supaya jin dan manusia itu mengabdikan diri kepadanya. Liya'budun ay liyuwahhiduni, supaya manusia tadi itu
mentauhidkan akan Allah Subhanahu wa taala. Kalau gitu malam ni kita nak buat beza di antara perkara yang sama. Sama di sini sama pada matlamat tujuan. Tapi istilah ada perbezaan. Di sana ada lafaz al-aqidah. Di sana ada lafaz at-tauhid. Perbezaan di antara dua ini adalah perbezaan di sisi definisi dia. Adapun tujuan sama sahaja. Tahqiq tetap diri molek dulu, kata Allah Ta'ala jadikan kita supaya kita itu mentauhid akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini maklum di sisi talabatil ilm dan alim ulama, kata illa liwahiduni, pendapat itu adalah pendapat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Akidah ni daripada kalimah al-aql, terkati molek al-aql. Terkadang kita ni jadi tak faham istilah sehingga kita itu kacau di dalam masalah faham. Kita nak hurai al-aqdu, aqada, daripada al-aqd. Aqd mana kan? Ikatan. Kalau kita nak terjemah al-aqd bermakna al-rabt, kita ikat. Ikat ni ikatan. Masalan ini pen, kita ambil tali, kita mari ikat dia. Ikat kejap dan dengan kuat, supaya kita tak nampak apakah yang ada di dalam. Itu bermakna al-aql. Asal al-aqidah ambil daripada al-aql. Ikat di atas agama. Ikat di atas menyaksi kata tidak ada Tuhan yang patut kita mengabdikan diri kita kepadanya dengan cara sebenar, malaikat Allah Ta'ala hanya jua. Ikat di atas kita mengasahkan Allah. Kalau gitu al-i'tiqad, i'tiqad ni makna kita ikatkan, sipurkan kesimpulan iman, kesimpulan hati kita dengan perkara yang ada di dalam ini, ada di dalam Al-Quran. Itu kita kecek ataupun cakap balik istilah al-Islam. Adapun di sana orang bukan Islam, orang Buddha ke orang gapo lagi kita katalah, orang yang lain daripada agama kita, mereka pun ada akidah juga. Ada juga al-i'tiqad. Aqidatan wa i'tiqadan masdar belaka. Masdar mana asal kembali lurah kepada itu maknanya. Jadi kita ikat dalam hati kita. Manusia Allah Ta'ala jadikan hati di dalam ini untuk mempegangkan satu perkara. Pegang di sini makna i'tiqad. I'tiqad khijaan hati. Ia tak berlaku di anggota luar. I'tiqad ni tak berlaku di anggota luar, berlaku di hati dalam. Itu makna al-i'tiqad. Jadi kita sipurkan, kita ikatkan akan hati kita dengan apa? Dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimah al-i'tiqad kita boleh dah malam ini makna pegang ataupun kita ikat, sipurkan hati kita dengan at-tauhid. Dengan tauhid ini kita nak bahas masalah tauhid. At-tauhid daripada lafaz wahada, mengasahkan, bukan mengsatu. Satu tu ada dua, ada tiga, ada empat. Tak. Mengasahkan, mentunggalkan. Wahada yuwahidu tauhidan. Daripada lafaz wahada yuwahidu tauhid, maka barang siapa menyatukan
akan Allah Subhanahu wa taala di dalam hati dengan pegang i'tiqad bersih tadi, maka orang ini dinamakan muwahhid, orang muwahhid. Allah Taala suruh ke? Allah Taala suruh di mana? Di dalam Al-Quran Al-Karim. Mana dalil kata Allah Subhanahu wa taala suruh kita bertauhid kepadanya? Ayat tadi, ayat tadi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu satu. Yang kedua daripada ayat, supaya kita mengabdikan diri ataupun mentauhidkan kepada Allah Taala hanya jua, apa dia? Ayat Tuhan kata, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Sesungguhnya Allah Taala utuskan rasul dia kepada tiap-tiap ummah. Hijau rasul apa dia? Rasul ni siapa rasul? Rasul ialah mereka yang jadi manusia. Rasul ni kena manusia. Kemudian jenis dia lelaki. Seluruhnya orang yang merdeka, bukan hamba. Orang yang ada akal fikiran, yang waras, cerdik, pandai, serta dia dapat wahyu daripada Allah. Dia beramal dengan wahyu tadi, dan dia dakwah manusia kepada agama Allah, dan dia mempertahankan agama Allah apabila ada seteru kacauan daripada luar. Itu Rasul. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin, tiap-tiap ummah. Khija utuskan Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Fi kulli ummatin rasulan. Khija dia ani abudullah, supaya mereka itu mengabdikan diri kepada Allah hal keadaan tunggal, wajtanibut taghut, dan supaya menjauhkan sekalian perkara yang ada ibadat lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ni istidlal ulama ahli sunnah wal jamaah, kata ayat supaya kita mengasahkan akan Allah Subhanahu wa taala hanya dua daripada ayat. Maka dua ayat ni sebagai dasar, sebagai asal untuk kita nak mengeluarkan kata kita mentauhid kepada Allah berdasarkan kepada ayat mana. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sabit daripada baginda yang diriwayatkan oleh ashabil hadis, dia kata, ya qaum qulu la ilaha illallah tuflihun. Hei kaum, katalah lafaz la ilaha illallah serta engkau itu i'tiqad di dalam hati, nescaya kamu itu termasuk daripada golongan orang yang berjaya. Istijabah, memperkenalkan akan seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada manusia yang lemah-lemah di kalangan Quraisy pada masa itu. Pembesar-pembesar tak mau nak kata, sehingga mereka fahamnya apa maksud yang Allah Ta'ala suruhnya Rasulullah itu suruh manusia kepadanya. Ia kata, aja'alal alihata ilahan wahida inna hadha la syai'un ujab. Bagaimanakah mung tu, wahai Muhammad, hendak menjadikan Tuhan itu tunggal hanya Allah? Benda ini pelik sangat. Itu mana kata mereka faham kata la ilaha illallah mempunyai at-tauhid di dalamnya. Kenapa kena ada pegangan dalam hati? Kerana Allah Ta'ala royak pada Nabi. Nabi royak pada kita kata, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhalal jannah. Barang siapa kata la ilaha illallah dengan lidah dia, sedangkan hati dia ikhlas, bersih, pegang molek, mengasahkan dengan cara bagus, orang pesan ni Tuhan janji syurga. Maka daripada ayat Quran dan hadis Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam menyata kata at-tauhid dengan al-aqidah syai'an mutalaziman. At-tauhid dengan al-aqidah dua perkara yang melazimi di antara satu sama lain. Macam mana melazimi satu sama lain? Yakni perkara yang pasti kena ada dua perkara ini dalam tubuh seseorang manusia. Barulah seorang ini dinamakan
orang yang ada akidah as-sahihah, adanya tauhid di dalam pegangan dia. Seperti apa perkara, dua perkara yang melazimi di antara satu sama lain, yakni umpama roh dengan jasad. Soal, roh dengan jasad ni benda yang melazimi. Kita mari sekali. Orang mengajar pun mari dengan roh dengan jasad, pendengar pun mari dengan roh dengan jasad. Tapi kalaulah kita nak mengtakrifkan dia, nak bicarakan dia perkara-perkara yang berlainan pada pembahasan. Tapi perkara kena duduk sekali. Kalau gitu akidah dengan at-tauhid, perkara yang tak boleh mengasingkan di antara dua ni. Kemudian soal, ilmu dalam Islam, ilmu dalam agama Islam ini ada berbagai-bagai. Ada ilmu mustalahil hadis, ada ilmu ulumil Quran, ada ilmu saku pau dengan lughatil Arabiyah, ada ilmu saku pau dengan usulul fiqh dan sebagainya, dan al-aqidah. Manakah yang kita nak mulakan daripada 3-4 perkara, 5 perkara ilmu tadi itu? Yang mana kita nak mendahului, mentakdimkan yang mana? Di sini masuk marhalah kita nak ikhtiar, nak pilih. Bagaimana kita nak mendahului? Tertib kita nak pilih. Hak mana kita nak mula belajar dulu? Tak syak kata semua ilmu tadi itu penting bagi hidupan seseorang Muslim. Tak terkaya seorang Muslim daripada usul tafsir. Tak terkaya orang Muslim daripada usulul hadis. Tak terkaya seorang Muslim daripada usulul fiqh. Tak terkaya seorang Muslim daripada usulul lughah. Sebab perkara ini pasti kita kena ada supaya kita nak fahamnya Al-Quranul Karim ataupun hadis Nabi Muhammad SAW. Maka bagaimana kita nak mendahului? Akidah duduk di mana? Akidah duduk ada di dalam 4 perkara ni. Akidah kita iaitu Al-Quran, tak lain. Semua perkara yang kita beriktikad di dalam dada kita ni bertauhid melalui Al-Quranul Karim. Maka bagaimana kita nak mendahului? Nak mendahului hak mana? Mendahului mula sekali daripada semua hak sebut, yakni ilmu al-aqidah. Kenapa? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh mula hak tu dulu. Suruh mula hak tu dulu. Ada dalil tak kecek lagu ni? Ada, tak ada, tak boleh kecek. Orang ahli sunnah tak boleh kecek, tak ada dalil. Imma dalil nas, dalil direct, ataupun dalil istinbat, dalil yang kita mengeluar tubik daripada nas yang kita faham. Orang tubik daripada mujmal ke, tubik daripada muqayyad ke, tubik daripada mutlaq ke, am ke, khas ke, tubik daripada nasul sarih ke, nafsul ya banyak daripada adillah Quraniyah, dalil-dalil Quran ataupun dalil hadis. Tubik daripada mana ni faham kata akidah kena mula dulu? Ambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat Quran pun ada, tapi ayat Quran dalalah dia tak nyata. Hadis ni nyata dalalah dia. Orang tanya apa? Hadis dengan Quran ni takkah kita kena mendahului Al-Quran di atas hadis? Memang kita kena mendahului Al-Quran di atas hadis. Akan tetapi masalah kita nak mendalilkan, nak ambil dalil, pasti dalalah sarihah, dalalah nyata molek. Kata molek sini kita nak letak dalil. Kita nak guna dalil. Terkadang kita guna dalil tak kena pada tempat. Ini masalah besar sekali. Misal lagu mana? Atas meja modok ni, nak ambil kereta ke motor ke metak boleh tak? Tak boleh. Kita nak naik duduk atas ni pun tak sesuai. Tempat dia tempat ni, tempat buku, tempat telefon ni boleh. Tapi atas meja ni nak buat jijak ke nak buat tak boleh lagu tu. Ya cara kita nak letak dalil supaya tempat atas kita ni dalam bilik kita ni. Kalau kita masuk kereta ke masuk gapo dalam bilik, ya bukan tempat dia. Wari meja, wari kursi, okey lah.
Wari tak maktabah jadi janguk, lampu ke apa sebagainya. Jangan. Juga dalil daripada Al-Quran, daripada hadis. Kalau kita tak betul pada tempat, nampak tak molek. Di sini kita nak belajar. Amal nak mengingati dan kita pakat-pakat belajar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata dalam hadis sahih Al-Bukhari dan lain daripada itu. Ya Muaz, hadis Muaz ke? Ya Muaz, innaka sata'ti qauman min ahli kitab. Hei Muaz, mung selagi akan dijumpa dengan ahli kitab di Yaman. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaih syahadata an la ilaha illallah. Mula-mula mu nak mengajak buat dia, mengajaklah mereka itu kepada syahadati an la ilaha illallah. Yakni mula-mula sekali mengajarlah pada mereka itu ilmu tauhid dan ilmu aqidah. Ni dalil awal atau kalimah awal orang panggil dalalah sarihah, sarih. Kata mula kena mula dengan ini ilmu. Masya Allah. Maka ini hadis sabit sahih. Kemudian ayat Quran surah juga seperti hadis ni. Surah lagu mana? Tuhan kata fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat ila akhiril ayat. Ketahuilah bahwasanya tidak ada Tuhan yang benar, yang patut layak kita mengabdikan kepadanya melainkan Allah Ta'ala hanya jua. Dalil daripada Quran yang membantukan akan hadis. Sebab itulah Al-Quran wal hadis yufassiru ba'duhu ba'da. Quran hadis ya tafsir setengah di atas setengah. Nanti kita tak, orang kata hadis tak boleh pakai Quran sekarang, nanti kita bahas lagi. Sebab Allah Ta'ala kata may yuta'ir rasul faqad ata' Allah. Barang siapa taat akan rasul, nescaya dia taat akan Allah. Kita nak buat beza lagu mana di antara Allah Ta'ala dan Rasul. Al-Quran wa sunnah kita nak buat beza lagu mana? Tak, benda sama. Sama lagu mana? Nanti kita tengok pak dia. Di sini kita nak tertib dulu. Orang tanya kata kena ngaji gapo dulu. Dia kata nak kena tauhid kena ngaji hadis. Nak kenanya tauhid kena ngaji ulum Al-Quran. Nak kena hadis kena mengaji usul fiqh. Nak kena tauhid mengaji usul. Lah, bukan lagu tu. Ya bab lain-lain. Ilmu akidah. Pak kita apa kita nak ngaji? Oh, banyak kita nak ngaji. Setelah lagi ustaz kita mengajar tahawiyah. Yalah, tu ilmu akidah tu. Hak lain-lain lagi, banyak lagi. Kita akidah ni ambil di korong yang kedua sehingga korong yang kita ada ini semua ulama tulis kita akidah. Cara kita nak mengasaskan Allah Ta'ala, semua ulama ahli sunnah wal jamaah tulis. Aghlabiyah ada belakang korong kedua siapa hak tulis, korong tiga siapa, korong empat siapa, semua ada belakang. Tidak terputus-putus ilmu akidah yang ada di dalam agama al-Islam kita. Maka kesimpulan, belajar ilmu akidah dulu mula-mula. Kena akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita nak kena Allah? Nak kena Allah Ta'ala, ni masalah yang kita nak bicara sikit insya-Allah. Cara kita nak mengenal Allah, hak molek sekali. Allah Ta'ala ni perkara syahid ke perkara gaib? Ghaibi. Bukan perkara syahidi. Innakum la tarawna rabbakum hatta tamut. Sesungguhnya kamu tadi itu tak akan melihat akan Allah Ta'ala dengan mata kepala sehingga kita itu meninggal dunia. Maka daripada hadis tersebut faham kata Allah Ta'ala ni perkara gaib, bukan perkara yang syahid. Maka bagaimana kita nak kenalkan dia sedangkan Tuhan suruh kita kenal? Mana dalil Tuhan suruh kenal? Tu fa'lam annahu la ilaha illallah, ayat ni. Fa'lam annahu la ilaha illallah, itulah ayat supaya kita mengenal akan Allah. Soal, bagaimana kita nak mengenal akan Allah Subhanahu wa ta'ala?
mengenal Allah Ta'ala, orang Islam kita tubik 73 cara kita nak faham, nak kenal Tuhan. 73 kumpulan seorang manusia kita ni nak kenal Allah. Mu'tazilah nak kenal cara dia, Qadariyah nak kenal cara dia, Jabariyah nak kenal cara dia, Jahmiyah nak kenal cara dia. Semua tadi itu ada mabadi dia, ada dasar-dasar dia untuk nak mengenal akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahli sunnati wal jamaah kenal Allah mengikut Tuhan mengenalkan diri dia di dalam Quran, di dalam hadis. Itu ahli sunnati wal jamaah. Sebab itu ulama ahli sunnati wal jamaah letak kaedah, letakkan qawaid, asas. Kullu ma wasafa Allahu bihi nafsahu fi kitabihi au ma wasafahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam fi sunnatihi fahuwa haqqun. Tiap-tiap perkara Tuhan menyabitkan, mensifatkan diri dia dalam Quran dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengisbatkan, menyabitkan bagi Tuhan di dalam hadis, maka itu adalah benar. Maka itu adalah benar. Mengenal Allah, mengikut Tuhan mengenal Allah, mengikut Allah Ta'ala itu, beri Nabi itu menyatakan kepada kita. Kenal Allah, mengikut Tuhan kenal Allah, mengikut apa yang Allah Ta'ala, mengikut apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenalkan Allah Ta'ala kepada kita. Ini dasar kita. Sebab itulah di sisi ahli sunnati wal jamaah, tak terkaya seorang tadi itu, tak terlepas seorang itu daripada huraian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap hal Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Dengan sebab itu, kita kullunah, semua kita ni pernah dengar di telinga kita kata, di sana ada Sahihul Bukhari. Dalam Sahih Bukhari, Kitabul Akhir, kitab akhir sekali. Berapa kitab semua dalam Bukhari? Berapa kitab semua? Tahu tak? Siapa tahu? Anda tahu? Dalam Bukhari ada kitab, ada bab. Betul? Balik Sahih Bukhari ada di belakang tu. Dalam Bukhari ada 97 kitab. Kitabul Iman, Kitabul Salah, Kitabul Zakat, kitab kaza. Akhir kitab, Kitabut Tauhid. Kitab cara kita nak mengasaskan akan Allah Ta'ala bagaimana. Imam Bukhari tulis kitab tu dalam syarah banyak. Bukhari ni kita tengoklah syarah banyak sekali orang syarah Bukhari. Kalau kita pergi luar-luar negara, luar-luar negeri, di Timur Tengah ke di mana, akan didapati syarah Bukhari ni penuh makni rumah kita ni, bilik kita ni, syarah Bukhari saja. Sehingga kitab Fathul Bari itu dapat daripada 40 syarah Sahih Bukhari. We ada 4 ataupun 5 syarah di tangan, okey dah lah. Syarah Badruddin Al-Aini, namanya Umdatul Qari bi Syarhi Sahih Bukhari. 1. Balik ke mazhab Hanafi, rajak pada itu kitab. Kemudian diiringi mazhab yang kedua, Syarhu Sahih Bukhari li Ibni Battal, bagi Ibni Battal Al-Maliki. Dia lebih tua daripada Aini, tapi kita mengikut tertib mazhabi. Tua mai lagi Fathul Bari bi Syarhi Sahih Bukhari bagi Ibni Hajar Al-Asqalani. Asal Fathul Bari ni bagi Ibni Rajab Al-Hambali. Cuma dia tak sempat syarah habis kerana maniyatuhu, ajal dia itulah telah sampai. Kalaulah syarah Ibnu Rajab sempurna, Masya Allah, orang yang berakidah salaf itu boleh tupai banyak ilmu daripada syarahan Ibnu Rajab Al-Hambali. Tak ada apalah, Tuhan itu kandak
ma sya'allahu kan wa illam asya' wa ma syi'tu illam tasya' lam yakun. Apa yang Tuhan khendak, walaupun kita tak khendak, pasti berlaku. Tubik berapa jilid Ibn Rajab, sikit-sikit pun 10 jilid. Fathul Bari asal daripada nama Ibn Rajab Al-Hambali. Tak apalah, kita tak ada kena mempertikaikan banyak. Kama dia disyarah pula oleh Qastalani, nama Irsyadus Sari. Ini aliran mazhab Syafi'i. Turun lagi Ibn Rajab Hambali tadi itu. Dan hak baru sekarang lah ni disyarahkan oleh Syekh Abdul Aziz Rajihi. Ada tubik kan? Semua tadi itu kita kecek dengan cara rengkah-rengkah. Wailah di sana banyak lagi syarahnya dia. Ibnu apa nama Syekh Zakaria Al-Ansari dan lain-lain lagi. Hatta Imam Nawawi pun ada syarah. Sahih Al-Bukhari. Okey. Lalu kitab akhir sekali Imam Bukhari tulis kitab Kitabut Tauhid. Daripada syarah mana-mana tu, syarah hak kita lihat tadi ada di sana nama dalam apa nama syarah itu. Imam Bukhari kata Kitabu Raddi 'alal Jahmiyah wa ashabit ta'til. Untuk nak menolak pahaman Jahmiyah dan orang yang mengurangkan sifat kesempurnaan Allah Taala. Itu kitab Tauhid. Maka cara kita nak kenal Allah melalui hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka taknya betul lah. Makna kata tak kena, khata. Mereka yang kata memadai masalah pegangnya dengan Al-Quran, hadis kita tak mau. Tak kena. Kalaulah dia sungguh-sungguh nak pakai Quran, dia tak cakap dengan itu perkataan. Hujah kita nak bantahkan pahaman yang salah tersebut tadi itu, kita gantung kepada mana? Gantung kepada ayat Quran. Tuhan kata wa anzalna ilaika ya Rasulullah az-zikr. Kami menurunkan Al-Quran kepada engkau ya Rasulullah litubayyina linnas, supaya engkau itu menyatakan bagi manusia. Kalimah litubayyina linnas, hazihil kalimat Qur'aniyah. Ini perkataan firman daripada Allah, bukannya kala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi litubayyina linnas, Nabi lah yang mari menyata cara kita nak kenal Allah tu macam mana, kena dengar Nabi. Nak memadai dengan Quran saja, bagaimana kamu nak beriman dengan ini ayat? Ini panggil ayatun muhkamatun, kemudian qat'iyatus thubut, qat'iyatud dalalah. Ayat Quran memang tak dipertikai, kata daripada Allah. Kamar tunjuk ke daripada ayat pun jelas kata itu daripada Allah Ta'ala. Suruh Nabi kita menyatakan masalah hal sakut paut dengan cara kita nak beriman dengan Allah. Dalil imam-imam kita daripada kalangan salafus salih Al-Bukhari ni ummat talaqqat Sahih Bukhari ni bil qabul. Semua ummah pakat terima belaka. Tak ada siapa mempertikaikan akan dia. Kalau gitu, hadis yang Bukhari bawa datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tak boleh menghampakan. Lalu setengah orang kata, hadis ni ada dua. Takkan ngaji dalam usul fiqh, itu usulul hadis, mustalahil hadis ada dua. Gapo ada dua? Kita awak tak tahu. Dia kata hadis mutawatir, hadis ahad. Hadis mutawatir, hadis ni memang qat'iyatud as-thubut, qat'iyatud dalalah. Datang daripada Nabi, okey. Kamar tunjuk ke dalalah. Antar kecil lagu ni kita kata cakap lagu umpama ini ni tak betul, tak kena lagi. Satu lagi nanti kita nak bahas. Satu lagi hadis ahad. Hadis mutawatir qat'i, hadis ahad dhann.
Apabila kata zan, bab akidah ni, bab pegangnya dalam ni, kena yakin ke zan? Kita tak kena yakin. Zan tak boleh, tak boleh. Kerana Allah Ta'ala kata, inna zanna la yughni minal haqqi syai'a. Zan tadi itu tak boleh, tak sampaikan kepada benar-benar sedikit pun. Kita nak hujah lah mana? Bagi orang yang tak sepakat hadis ahad dalam masalah pegangnya. Nak kata nah. Sedangkan dalam Bukhari 95% hadis ahad. Dalam Muslim 95% ahad. Kenapa boleh kata gitu? Kerana hadis mutawatir dalam dunia lebih kurang terbanding. Al-Kattani wari dalam Nazmul Mutanathirah fil ahadisil mutawatirah, lebih kurang terbanding. Lain daripada ni, ahad kulluhu. Ahad berlaku. Ahad tak boleh pakai dalam masalah akidah. Sebab ya zan, kena pakai agama, akal. Apa kena pakai akal? Kerana akal ni orang panggil dalalatul qat'iyah, ya kata. Dengan amalak kita nak wi alasan di sini. Insya-Allah, ambil masa sikit. Ayat dia tu gagah tu. Gagah tu. Alasan dia itu gagah. Terkadang kita sebagai orang ahli sunnatul jamaah tak ada jawab depan dia. Apabila kita tak ada jawapan di hadapan dia, kenapa? Karena kita dalam tidak ada. Apabila dalam tidak ada, kita pergi dengan cara perasaan, emosi. Orang berkata sini, dari mana kata pergi dengan perasaan, kita nak kerah gini. Alasan tak ada. Akhir sekali kita sendiri rebah. Ini penting kita ada ilmu pengetahuan. Baik. Kita kembali dulu. Klik kepada hadis ahad, hadis mutawatir. Okey. Hadis ahad, hadis mutawatir ni, apa pengertian hadis ahad, hadis mutawatir? Apa pengertian? Hadis ahad dan hadis mutawatir, semua tadi itu terhenti di atas rawi. Rawi banyak, orang panggil kata mutawatir. Rawi sikit, kita kata ahad. Baik. Banyak tu setara mana? Sekadar mana? Qadruha sekadar mana? Sikit ni sekadar mana? Kena tahu satu-satu. Dan kita kembali klik dulu. Cara kita nak terima hadis, ada berapa syarat supaya kata nak menentukan kata itu adalah hadis Nabi. Tak lain ada 5. Al-ittisal isnad, dhabtur ruwah, adalatur ruwah, adamus syuzuz, adamul illah. 5. Hubungnya sanad, orang yang meriwayatkan hadis itu ingatan dia bagus, dan orang yang meriwayatkan hadis itu ada pengadilan dalam agama, makna kata dia melazimi diri dia istiqamah dengan hukum agama. Kemudian tidak ada berlawanan apa-apa dengan hadis-hadis yang lebih siqah lagi, orang-orang yang lebih siqah lagi, dan tidak ada illah penyakit-penyakit umpama inqita'il khafi, apa nama mursal khafi dan sebagainya. Jadi cukup 5 syarat, barulah menentu kata itu adalah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang membagikan ahad dengan mutawatir, siapa? Ada situ dulu. Yang bagi mula-mula daripada ahli sunnati wal jamaah ke daripada mana? Kembali klik dulu pada istilah. Tak lain tak bukan yang bagi pada dua nining Al-Mu'tazili. Al-Mu'tazili daripada mana alasan? Daripada kitab Mu'tamad bagi Abi Hasan Al-Mu'tazili. Kitab tu 2 jilid, 2 kulit, 2 juzuk. Kitab sakut paut dengan usulul fiqh. Usulul fiqh yang sebagai asas bagi semua kitab usul fiqh mutaakhirin. Tak kira mahsul bagi Syekh Razi, Mustasfa bagi Imam Ghazali, Burhan bagi Imam Juwaini, turun mari sapakah kepada warakat yang sebagai matan kecil lah, yang kecil kita buat belajar masalah usul fiqh, semua berkesan dengan itu kitab.
Maka di sisi mazhab Al-Mu'tazilah, dia tak berhujah dengan hadis ahad, sebab hadis ahad tufidul dhann, dia kata. Belum daripada mu'tamad ni tak ada ke? Kitab usul fiqh ada? Kitab apa? Kitab Ar-Risalah. Kitabur Risalah bagi Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dalam itu tak ada sebut-sebut pun masalah tu. Kata tak boleh berhujah dengan hadis ahad dalam masalah pegangnya, tak ada, sepatah pun tak ada. Bahkan Imam Syafi'i wak sama di antara ba'amal dengan i'tiqad pada hadis ahad dan hadis mutawatir sama sahaja. Boleh beramal belaka. Boleh wak i'tiqad belaka. Kenapa Imam Mujtahid mutlak pegang lagu ni dan orang Kamadian itu tak sama? Kenapa? Kerana hadis mutawatir dengan hadis ahad, daripada 5 syarat tadi nak terima hadis ni duduk di mana? Duduk syarat mula-mula ittisalul isnad. Sanad itu sambung. Apa sanad? Al-isnad ma tuwassiluka ila al-mat. Sanad-sanad ni perkara yang nak sampaikan kita kepada mat, kepada matan. Al-mat huwal muntaha, benda hak kita duk cari dan matlamat kita. Maka orang nak bawa hadis kepada matlamat tu kena kepada al-insan, apa panggil rawi. Rawi. Maka rawi tadi itu ulama ilmu Mu'tazilah dia bagi dua. Kalaulah ramai mutawatir, kalau sikit ini ahad. Ramai setara mana? Ramai boleh kata, nak kata ramai nak boleh jadi mutawatir, kam adadun, berapa bilangan? Khilaf ulama. Coba baliklah kita usul fiqh hamba sebut tadi, buka semua kita usul fiqh sampai ke 40 ta'rif. Orang ni kata 3, orang ni kata 5, orang ni kata 7, orang ni kata 9, orang ni kata 10, orang ni kata 15, orang ni kata gitu kan. 40 pendapat. Bukan satu pendapat, 40 pendapat. Wak bahasa kaji ya, tengok. Orang Malaysia ni saya suka, kerana you suka wak kaji ya. Walaupun orang ngaji dalam media bukan agama pun you suka wak kaji ya, tak tutupkan akal fikiran. Cuma kita jalan di atas bantasan we kena. 40 ni tak ada ittifaq. Hak ni kata 40 orang, hak ni kata 30 orang, berbagai-bagai pendapat. Okey, tak apa. Hak ni ahad berapa orang? Ahad tak siapa. Setengah kata tak siapa 10, setengah kata tak siapa 3, setengah kata tak siapa 5. Katalah akas bagi mutawatir tadi. Baik. Jadi yang nak kembali klik kepada pahamnya, kita kata hadis mutawatir ramanya orang royak. Hadis ahad sikitnya orang royak. Ramai mustahil di atas orang ramai itu nak salah. Dia wari dalil la tajtami'u ummati ala dalalatin. Tak situ. Seorang ataupun 2, 3 ataupun 4 tak sampainya makam mutawatir, boleh jadi silap, boleh jadi salah dan sebagainya. Itu alasan dia. Maka jawabkan oleh tokoh ulama ahli sunnati wal jamaah, umpama Imam Syafi'i, umpama Imam As-Sam'ani, kitab yang ahli sunnati wal jamaah kita kena belajar, kitab Qawati'ul Adillah bagi Imam As-Sam'ani. Ini ahli sunnati wal jamaah, orang berakidah dengan akidah salaf. Pergi cari tengok kitab tu ada jual. Hak 5 jilid tu, hak 5 juzuk tu, pergi beli hak tu lah. Mengaji sebagai asas, kita orang ngaji kena ngaji 4 usul. Ingat molek ni, saya pergi ke mana-mana pun kena royak sama. Mula-mula kita ngaji, lepas dah kita ngaji akidah, ngaji usulul lughah, nahwu sarah balaghah, ngaji molek ni, belajar molek. Kemudian usulul fiqh, usul fiqh, usul fah, cara kita nak faham. Ini 2 usul. Usul yang ketiga usulul hadis, mustalahil hadis. Usul yang keempat, usul tafsir. Ada 4 ni untuk membantukan Al-Quranul Karim dan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pegangan kita atas sekali. Lalu dijawabkan oleh tokoh ulama kita, kata, baik. Masalah kita nak terima hadis ni duduk di atas bilangan ke? Duduk di atas sifat orang royak hadis? Sini tepat tak sama.
Orang riwayat hadis 40 orang. Tapi kalau lah tidak ada dhabtur ruwah ataupun adalah turruwah, boleh terima tak hadis? Memang tak boleh terima. Kena ada dhabtur ruwah dan adalah turruwah. Yakni orang riwayat hadis pasti kena ingatan dia okey. Ingatan dia molek. Kemudian dia itu orang yang istiqamah jaganya hukuman agama. Ada dua ning, maka hadis dia tadi itu diterima walaupun seorang. Tak dikira 40 ke 30 ke 5. Tak dikira ke walaupun seorang. Seorang pun tak apa. Kalaulah dia itu cukup sifat dia. Bukan duduk di bilangan. Mu'tazilah kata tak di bilangan. Ahli sunnah kata la, bukan duduk situ. Duduk di sifat rawi yang nak diriwayatkan akan hadis tadi. Sebab itulah sahabat Nabi terima hadis daripada Nabi seorang ataupun dua yang terima belakang. Sebab dia kira kata orang riwayat tadi itu bersifat dengan adalah dan as-siqah. Ingatan dia bagus. Sebab itu Imam Syafi'i di dalam kitab Risalah yang kita baca dan kita buat kaji, qarib, dekat-dekat dengan 100 helai kertas, dia mempertahankan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang orang-orang tak mau nak buat pakai hadis Nabi, ya berhujah kata ahad dan sebagainya dengan alasan yang tegak lagi kukuh. Baca tengok, mengaji tengok. Pak kita ada mengajar tak kita risalah? Sini. Siapa dia syarah tak kita risalah? Ada tak lagi? Ada lagi dah. Usaha insya-Allah. Tapi nak syarah kitab tu pastilah kena mempunyai ilmu pengetahuan yang meliputi lah. Jangan cuba-cuba. Tak pandai jangan. Tak pandai tak sah. Hui orang pandai. Pandai kena belajar ni cara molek sebab dia tebal lebih kurang Quran kita ni lah. Itu jawapan kepada orang yang buat beza di antara mutawatir dengan ahad. Tanya dulu kata nak terima hadis ni duduk di bilangan ke duduk di atas sifat orang nak ayat hadis? Tanya situ. Di mana dia nak lari daripada hadis ahad? Sebab hadis ahad ini ghaliknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyata hal Allah Subhanahu wa taala menyalahi qawaid dan akal pikiran ahlul ahwa. Mu'tazilah wa man ala syakilatihim, dan mereka yang ada di atas batas itu mereka mendahului akal pikiran di atas wahyu Tuhan tentang masalah ghaibiyah. Apabila dia kata perkara ni tak makan, tak boleh terima, tak boleh terima dengan akal fikiran, dengan logik dia kata hadis ni ahad. Hadis ahad tak boleh sebab akal ini adalah qat'i. Adapun hadis dhanni, ini panggil tahakkum bila dalil. Hukuman yang tidak ada dalil daripada syarak. Yang mereka itu baca kata inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Bagaimana kita nak jawab? Hak kata dhann di sini makna dhannul marjuh, bukan dhannul rajih. Dhann marjuh makna perkara tu tak boleh kita nak pakai. Sebab di sana ada 4 tangga. Ada 4 bahagia. Yang pertama al-yaqin. Kemudian al-dhann. Kemudian asyak. Kemudian al-wahm. Al-wahm tak boleh guna. Asyak tak boleh guna. Ada lagi dhan dengan yakin. Al-yakin masalah pegangan. Al-dhan aglabiyah dia masalah fikhiyah, masalah fiqh amal. Maka kenapa kita pakai dhan juga masalah fikhi? Tak ada pia cenggah masalah ni, tak ada mempertikaikan sebab gitu sungguh. Kalau baca ayat kamal, kalau baca ayat inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a, tak masuk sini, masuk sini. Maka dhan di sini orang musyrikun duk dhan, yakni dhan marjuh, i'tiqad kata berhala ni boleh beri manfaat mudarat, menjadi wasitah perantaraan di antara Allah Taala dengan dia, ini panggil dhannul marjuh, tak kena. Adapun dhannul rajih, okey. Masalah aku ya mustagi nak semaya Isya masalah. Aku dhan kata aku ni ada lagi semaya, boleh tak kita semaya? Boleh.
Sebab zan ni 80%, 90% naik ke atas. Adapun syak, kena gimik semaya semula. Ini kita guna. Tiap-tiap hari kita guna masalah zan. Kalau baca ayat inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a, tak leh. Zan di sini makna zan marjuh, bukan dhannur rajih. Kalau zan rajih, okey boleh pakai. Baik. Satu lagi jawapan. Sikit masa insya-Allah. Orang kata akal ini qat'i. Boleh putuskan masalah. Hadis tak? Sebab hadis ni ahad dan sebagainya. Kita jawab kata, nak jadi ahad kau mutawatir, kita nak terima hadis, nak yakin tak yakin, bukan duduk di bilangan. Itu ulama kita bilang. Ulama kita beri alasan, bukan duduk di bilangan. Duduk di mana? Duduk di sifat orang royak tadi. Kalau dia siqah, lagi dabt, kemudian ada adalah, okey, walaupun sorry apa kita terima. Dalam Islam kita, kalau kita buka kitab Tahzib Tahzib bagi Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, atas sikit buka kitab Tazhib Tahzib bagi Imam Az-Zahabi, atas lagi buka Tahzib Al-Kamal bagi Imam Mizzi, atas lagi buka kitab Al-Kamal bagi Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi. Ada di dalam sana rijal kutubus sittah, ulama akan tunjuk kata hadzal rajul rajulul ummah, dia seorang menepati ummah ramai. Kenapa? Kerana sifat dia ada dhabt. Adanya dhabt. Dhabt mana tak ingatan dia molek. Dia dengar daripada guru dia ambil pada Nabi, cerak molek kata ini lafaz Nabi kita bercakap, Nabi kita sebeda, Nabi kita buat dan sebagainya. Sekata-kata. Tak tersilap. Itu ilmu hadis yang kita belajar daripada ulama-ulama hadis. Sebab itulah tak mungkin nak katanya Imam Ibn Hajar ke Imam Nawawi ke adalah minhum ay min ahlil kalam, la tak. Sebab haula mereka ini a'immah mentazimkan akan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebesar-besar ta'zim. Tak ada mengketepikan, tidak. Alasan baca tengok syarah sahih Muslim, syarah sahih Al-Bukhari bagi illa ma yaqa fi ta'wil yasir. Mana ada sikit-sikit ayat ta'wil dan sebagainya yang nakal daripada guru mereka, okeylah situ kita terima. Tapi nak kata min haula, la. Barang siapa barang siapa pegang masalah i'tiqad seperti Allah Taala royak, seperti zahir tu royak, zahir hadis Nabi, maka orang ni wa keluar tu daripada agama Islam ataupun rengkat. Ini bukan. Tak ada Ibn Hajar kata lagu tu. Tidak adanya Imam Nawawi kata lagu tu, tak ada. Sehingga salah aslam qalah a'lam wa ahkam, Imam Ibn Hajar hukum kata ini perkataan orang yang tidak berakal cakapan aku ni. Kitab kutubuhum, kitab-kitab mereka baina aidina, depan kita. Faqra'u, baca tengok. Bawa kajian tengok. Cuba tengok Kitabul Iman Imam Nawawi syarah dalam Sahih Muslim itu sama ke tak dengan kata tak boleh nak pakai hadis ahad, sama ke tak? Kitabul Ahadisil Ahad bagi Imam Bukhari Ibn Hajar syarah bagaimana dalam Fathul Bari, cuba baca tengok. Cuma syarat nak baca kitab-kitab besar kena ada 4 usul sani. Ada usul lughah Arabiyah, usulul fiqh, usulul hadis, usulul tafsir, ada 4 ni. Baik. Klik pada masalah saat ni. Sikit 5 minit tak nak. 5 minit ni insya-Allah tersudahkan. Kan? Akal ini dia kata yakin. Baik. Al-aql tufidul yaqin. Okey. Akal ni beri pada yakin. Soal. Akal siapa kita nak menjadikan sebagai hakim untuk nak membicarakan masalah? Akal pihak. Akal al-falsafiyah sama ke tak dengan akal al-jahmiyah? La, tak sama. Akal jahmiyah sama ke tak dengan akal mu'tazilah? Ini tak sama. Akal mu'tazilah sama ke tak dengan akal ahlul kalam dan sebagainya? Sama? La, tak sama. Akal mana yang kita letak? Tak ada. Di situ dalil besar sekali kata akal bukan tempat keputusan. Dan Allah Subhanahu wa taala ada kata di dalam Al-Quran,
fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila uqulikum, kata kita. Ada ayat Al-Quran gitu. Apabila kamu ada perselisihan di antara satu sama lain, maka hendaklah kembali kepada akal-akal kamu, gitu dia kata. Lah, tak ada. Pergi carilah dalam Quran mana, tafsir mana kata lagu tu, tak ada. Katakan farudduhu ilallahi war rasul, klik pada Allah Taala dan Rasul, Alkitab was sunnah. Bagi orang kata akal kita ni beri faedah yakin, cari mari. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul, klik situ. Tak ada rudduhu ila uqulikum, tak ada. Kenapa? Sebab otak manusia tak sama. Jangan kata ke hak Mu'tazilah, hak apa, hak kita main ngaji ni, kita tular, tok guru tular, le masa tular, terkadang pemain tak sama. Betul dah kata. Kalau gitu Tuhan Al-Hakimul Alim, yang mengetahui, yang bijaksana, ia tahu kata manusia itu akal dia itu bukan tempat keputusan. Pasti kena kembali kepada ajaran Tuhan dan ajaran Rasul. Kenapa? Kerana masalah nak bercakap ni masalah Allah Al-Ilahiyah. Hak kita duk bicara hari ni di antara orang hak bukannya sepahaman dengan Ahli Sunnah wal Jamaah, dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Di atas apa? Di atas pahaman. Di atas masalah ketuhanan. Maka Allah Ta'ala kata, masalah ketuhanan ni mendengar aku, dengar Rasul aku, jangan hak lain. Itu cara hak kena sekali. Sebab itu kita nak pergi kata akal kita, akal manusia ni buat keputusan belaka. Lah, dah. Ibn Rushd kalau kita belajar dengan Imam Ghazali, dua ni sama-sama mengaji falsafah belaka. Hak ni pun hebat, ni pun hebat. Sama kedua ni? Lah. Semua tadi itu kita boleh tengok. Syahrustani dengan Al-Amidi sama? Lah. Al-Baqillani dengan Imam Al-Juwaini sama? Lah. Tak sama. Dengan sebab itu cara kita pasti kita kena faham kata di mana kita nak kembalikan masalah apabila ada perbincangan perselisihan di antara satu sama lain. Kalau gitu sebagai penutup malam ini, sebagai perjumpaan yang mulia ni insya-Allah, akal wazifah dia, kerja dia fahmud dalil, faham dalil. Tanam molek tu. Akal, baik, anta ada akal, anak ada akal. Kerja akal gapo dia? Kalau dia kata kerja akal, yakni memutuskan masalah agama, silap adalah silap. Akal kita pahaman urusan agama. Agama terdiri di atas Alkitab was Sunnah. Itulah yang diberjalankan oleh semua a'immatul mujtahidin dalam Islam, orang panggil ulama ilmu mu'tabarin. Soal, pernah dengar ke tak dalam sejarah kita duk ngaji, mari setengah-setengah ngaji 20-30 tahun, setengah-setengah, biasa dengar ke tak, pernah dengar ke tak kata satu hari Imam Abu Hanifah ataupun Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Auza'i, Imam Ishaq bin Rahawiyah, Imam Yahya bin Ma'in, Imam Ali bin Madini, imam tu imam ni, rojok mereka itu daripada akidah mereka, besar dengar tak? Besar dengar, pernah dengar tak? Kata mereka ini haula raja'u an aqidatihim, mereka itu rajak pada akidah mereka. Ada asal enggak ada? Tak ada. Tapi apabila kita baca dalam sejarah, Imam Fakhruddin raja'a, rajak daripada akidah dia. Imam Ghazali rajak daripada akidah dia. Imam Al-Juwaini rajak daripada akidah dia. Syahrustani rajak pada. Kenapa? Orang tak percaya rajak mana? Baca tak Fathul Bari, baca Fathul Bari, baca kitab Lisanul Mizan bagi Imam Ibn Hajar Asqalani, baca kitab sejarah Mizan I'tidal bagi Imam Zahabi dan sebagainya, baca kitab-kitab tersebut, baca kitab Ibnu Jauzi di dalam kitab Multazim dan sebagainya. Apakah ulama-ulama sejarah, ulama-ulama tarikh royak terhadap ulama-ulama tersebut? Imamul Juwaini karya kitab banyak, akhir sekali tulis kitab Aqidatun Nazamiyah. Apa dia kata dalam itu? Dia kata mazhab salaf adalah mazhab sebetul-betul mazhab.
Al-Imam Ghazali mari akhir tulis kita Iljamul Awam an Ilmil Kalam. Dia kata mazhab salah molek sekali. Dia lagi Imam Fakhruddin Ar-Razi tulis kitab banyak, akhir sekali tulis kita Aqsamul Malazzat. Dia kata Aqsamul Malazzat, akidah salah molek sekali. Cari mari imam dalam dunia ni yang ambilnya akal fikiran masa dia muda dulu, dia tak depan daripada wahyu, akhir dia kata lagu mana terhadap apa pendirian dia. Ini sebagai kajian yang besar. Boleh kita rajuk beberapa kitab yang ahli sejarah kita tulis. Jangan kita membekukan akal fikiran kita. Jangan kita tutupkan akal fikiran kita. Itu bukan jalan kajian umat Islam. Cuma kita nak buat kaji, hendaklah kita ada 4 usul tadi. Usul lughah, usul fiqh, usul hadis, usulul tafsir. Kemudian kita belajar talaqi daripada alim ulama, insya-Allah kita akan atas darajat kita. Di sisi manusia, di sisi malaikat, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada perjumpaan kita sekali ini, sekadar inilah insya-Allah yang kita boleh menerangkan apa yang kita boleh kongsikan di sini. Harap-harap Allah Subhanahu wa taala memahami kita dan mempimpinkan kita kepada siratul mustaqim, dan minta Allah Ta'ala menetapkan pendirian kita sehingga kita berjumpa dengan dia pada satu hari yang ditetapkan oleh Allahu Jalla Jalaluh. Maka pada perjumpaan sekali ini insya-Allah lah, iaitu perjumpaan yang bukan terakhirlah, kita akan ulangi pula kalau ada fursah yang lagi akan datang. Kita punlah kepada Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis kita, dan terima kasih balas baik kepada pengurusi dan ahli-ahli yang ada di sini sekalian, dan hadirin hadirat yang sudah hadir pada malam ini. Kalau ada soalan lagi apa, insya-Allah kita buka lepas daripada kita ni, insya-Allah. Ya. Okey, kalau ada soalan boleh kita itulah. Kalau ada soalan boleh bagi. Jarang kita dapat kesempatan dengan Syekh. Bila ada soalan jangan malu. Selain akidah pun boleh. Silakan. Ya. Ya. Ada dua soalan boleh? Fadhal, silakan. Baru orang guna dalil Bilal bin Haris tu. Dia masa Sayyidina Umar. Ya. Masa dekat kubur nanti kan. Dia kata Ibnu Hajar kata hadis tu sahih. Nah. Itu dalil membolehkan tawassul. Tawassul dengan orang saleh ataupun nabi. Tawassul dengan nabi, dengan orang soleh masa dia hidup ke masa dia mati? Sudah mati. Sebab dalil dia guna hadis tu. Yang kedua tentang hukum isbat. Isbat bagi lelaki apa? Gana? Isbal bagi seorang lelaki. Barakallahu fiik. Hayyak. Masalah tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni kita tawassulkan kepada Allah ni makna apa tawassul? Tawassul makna kata kita buat wasilah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Ya wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tawassullah kamu kepada Allah. Apa makna tawassul? Tawassala makna kata kita nak adanya pertengahan. Pertengahan ini bukan tawassut. Tawassul ni tak leh. Hak tu perantara hak ni pertengahan dia ni, tawassul. Maka ulama Islam kita pecah dua situ. Ada tawassul masyru', ada tawassul mamnu'. Tu mula sekali. Tawassul masyru' hak tak ada syak tawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Bagi Allah Taala ada nama yang kemocok keelokkan, maka kita serulah Tuhan dengan nama-nama Tuhan. Misal kita nak tawassul dengan nama Allah, kita ni wasa kata kita tak mulia, nak Tuhan muliakan kita, kita kata ya Karim akrimni. Itu tawassul. Kita berasa kata rezeki kita ni
tersakak. Kita nak Tuhan meluahkan rezeki kita. Kita panggil ya Razzaq urzuqni rizqan wasi'an. Boleh kata? Tak boleh. Ijma' boleh kata perkara tadi. Yang kedua, tawassul dengan amalan salih. Amalan yang salih. Allah Ta'ala kata, Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asyahidin. Tuhan, aku beriman dengan mung, beriman dengan Quran waktu turun, beriman dengan Nabi mung. Kemudian mung tulislah aku termasuk daripada orang yang menyaksi kata mung itu satu tunggal. Itu tawassul dengan amal. Yang ketiga, tawassul dengan doa salih. Doa orang salih hayy. Dengar dulu, nak royak dulu supaya kata kita tak jadi silap. Kalau kata setengah, tak boleh tawassul. Tak, bukan tak boleh tawassul. Tawassul boleh, tapi tawassul hak mana hak boleh, hak mana tak boleh. Itu dia. Tawassul dengan doa yang salih, tawassul dengan dalil. Seumpama Nabi kata, hei Umar, apabila mu jumpa dengan Uwais Al-Qarani, maka mintalah daripada dia supaya mu doa kepadanya. Supaya ia tu doa kepadamu. Umar pun satu hari jumpa dengan Uwais Al-Qarani, maka dia tanya, "Mung ni Uwais Al-Qarani ke lagu mana?" "Mu doa kepada aku sikit." Satu dalil kata doa dengan doa yang salih tak apa. Satu lagi doa tawassul dengan hal keadaan. Hal keadaan seumpama ashabil ghab masuk di dalam gua, dia tawassul dengan amalan salih dalam keadaan dia tadi itu duk kena coba dan sebagainya. Ya Allah, kalau aku ni buat amalan yang salih pada ayah aku tak gerak dia. Masa dia tidur tu, malaikat dia bangun tu, dan aku tak makan, tak minum susu belum daripada dia. Kalau aku buat ikhlas malah tu, maka mu tu akaklah daripada muka gua tadi itu, batu yang besar ini, maka itu tawassul dengan amalan serta hal. Tak apa lagu tu. Itu apa panggil tawassul masyru' yang diharuhkan di dalam agama kita. Di sana ada tawassul mamnu', tawassul hak tak boleh. Tawassul hak tak boleh macam mana? Sebab nak tawassul nak buat amal ni babul qurubat yukhtassu 'ala nusus. Bab kita nak mendekati Allah terhenti ada dalil. Dalil sahih lagi sarih. Quran ataupun hadis. Dua tu. Yang yang ke sebahagian lagi apa panggil tawassul mamnu'. Tawassul mamnu' makna tawassul di sisi ahli sunnah wal jamaah panggil tawassul bid'ah. Tawassul bid'ah, bukan tawassul syirki. Nak beza malah. Tawassul bid'ah yakni tawassul dengan pangkat. Ini tak boleh. Pangkat, memang ada pangkat dalam Islam kita, tapi tawassul pangkat lagu ni dalam Islam tak menggalakkan dan tak ada dalil yang sabit daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawassul dengan pangkat. Ada pun kita ada bunyi hadis, tawassalu bi jahi fa inna jahi azimun indallah. Tawassul dah dengan apa nama, dengan pangkat, sebab pangkat aku di sisi Allah Taala itu tinggi. Hadis maudhu'. Biar ayat kata hadis ni sabit. Jawab hari sanad duk mana lah kita apa. Orang hak berdalil sendiri pun tak kuasa sampai ke hari ni dengan mau tanya, tak ada jawab dengan cara beralasan. Satu, tawassul dengan zat tak boleh juga. Lagu mana? Yakni aku minta kepadamu ya Allah dengan zat seseorang. Tak boleh juga lagu tu. Dengan zat seseorang tak ada dalil juga. Sama ada zat siapa-siapa pun tak boleh. Kemudian tawassul dengan zat ni lah orang panggil tawassul dengan orang yang meninggalkan dunia. Ni sama ada siapa pun tak ada dalil mari tawassul lagu ni. Dalil hak mana? Sahih lagi sarih. Itu tak boleh. Ada pun seru betul. Seru perkara yang gaib lagi dia itu tak hidup betul. Ini apa panggil doa ghairallah. Ini syirik. Datuk tu, dah morning, sedangkan dia tak ada depan kita ataupun ia meninggal dunia. Ini panggil syirik. Tak boleh. Itu bukan tawassul. Ini apa panggil doa ghairallah. Kalau kita duduk di dalam penak, duduk di dalam bala petaka dan sebagainya, kita seru juga perkara yang mati ataupun perkara yang gaib. Ini apa panggil istirasah lain pada Allah. Ini pun tak boleh, haram. Lagi
membawa pada menyungutu Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis yang ia tanya saning tu, Ibnu Hajar Al-Asqalani hukum kata hadis tu sahih di dalam Fathul Bari. Cuma ingat, hadis sahih apabila dalalah dia belaga dengan ijma', maka hadis sahih tadi itu dimansuhkan. Mana ijma'? Ijma' Umar Ibn Khattab, kunna natawassalu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dulu aku ni tawassul dengan doa Nabi tak kala semaya istisqa. Hari ni aku tadi itu tawassul dengan bi ammi nabiyyika Abbas. Aku tawassul dengan Nabi itu pak saudara, bapa saudara bagi Nabi kita Abbas. Faqum ya Abbas fada'ullaha lana. Maka diri oleh wahai Abbas, doa kepada Allah Subhanahu wa taala ganti maqamin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semua sahabat pakat senyap panggil ijma'is suquti. Hadis sahih tapi dia belaga dalalah dengan gabah dengan ijma', maka hadis ni menepati mansuh tak boleh pakai. Itu satu jawapan. Yang kedua, bilakah perbuatan sahabat itu kita nak boleh pakai? Apabila tidak ada mana-mana cengahan, engkar daripada mana-mana sahabat, maka kita boleh pakai. Kalau engkar mari walaupun sore pun tak boleh pakai ada perbuatan itu. Apatah lagi ia belaga dengan ijma', maka jatuh hadis ni nak dalil tak boleh. Faham tak tu? Itu masalah orang kata hadis sahih. Hadis sahih memang hadis sahih, tetapi apabila dalalah ia belaga dengan ijma', hadis ni orang panggil hadis pun hadis lah, tapi apabila belaga dengan ijma', hak mana besar ijma' kan dengan hadis hak satu ni perbuatan sahabat mauquf ni, maka apabila hadis mauquf ni belaga dengan ijma', kena pakai ijma'. Ijma' ni mana kata tinggal tawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah daripada Nabi kita wafat. Hak ni seorang dia walaupun sahabat, walaupun sahabat tak boleh kita pakai sini. Bah tengoklah kita usul fiqh. Kalau ada ke muka alasan. Tak usah duk kata apa waktu bi alasan. Kata boleh. Mana ulama mana kata boleh, alasan ikut mana? Habis dia tengok. Itu jawapan dengan cara usuliyah. Usul jawab lagu tu. Ada pun masalah al-isbal pakai bawah daripada buku lali. Ada hadis sahih daripada beberapa hadis lah, Bukhari, Muslim dan sebagainya. Ma tahta ka'bain fa finnar, ke? Nabi ayat kata bagi bawah daripada buku lali adalah di dalam seksa janji seksa api. Maka hadis ni sahih lagi sahih. Sebab itulah Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, dia kata di dalam Fathul Bari, dia katakan wa khulasatul qawli, pendapat jadi khulasah pendapat ini, dia kata anna lirrijal, bahawa seorang lelaki itu ayyarfa izarahu ila nisfis saq, akak duk tengah betih dia. Itu halal afdal. Halal jawaz ila al-ka'bain. Ni umpama buku lali kita, ila pakai ilal ikhraj. Apabila sampai atas sikit daripada buku lali kita, itu panggil hak tu halal jawaz. Hak molek atas duk sini. Tengok dalam Fathul Bari apabila Ibnu Hajar itu syarah tentang masalah tu. Dan hadis satu lagi daripada Imam Al-Baihaqi di dalam sunan dia kata barang siapa isbalkan pakar panjang di dalam semaya, maka semaya itu tak diterimakan oleh Allah Ta'ala. Tak diterimakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hadis tu duk darajat hasan li ghairihi. Maka kita kena beringatlah cara masalah lagu tu. Sebab itulah Nabi Muhammad, Umar Ibn Khattab, Nabi Muhammad SAW, Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu duk sakit apabila orang masuk pergi tepi dia, dia suruh akak. Setengah daripada riwayat Abu Daud kata Abu Bakar bawah tu, Abu Bakar ya kaki dia tak sama dalam riwayat. Tak sama. Jadi kain hak balik kaki dia tak sama tu jadi katuknya buku lali dia. Balik satu lagi tu akak. Maka setengah daripada orang dia kata tengok Abu Bakar pergi pakai bawah daripada buku lali. Hak tu masalah uzur. Apabila ada keuzuran, tak boleh kita nak pergi qiyas dengan hak sahih. Ini salah. Sebab tu dia kata anta laisa minhum. Nabi kata engkau ya Abu Bakar bukan daripada
orang yang khuyala walaupun pakai bawah, itu bukan dalil yang sharih lagi sahih kita nak buat dalil. Ya, ada tak? Itulah masalah al-izar, wallahu a'lam. Soalan lagi kan terakhir. Ya. Lipat dalam semaya hak tak boleh, ada peluang semaya tak apa. Lipat naik. Tapi jangan dalam semaya. Dalam semaya tu tak boleh, makruh. Kita dalam semaya kita nak buat lipat kan, tak boleh. Tangan kau, kaki kau tak boleh. Jangan kita main lah, mana kata kita belum daripada nak takbir, lipat usia dulu. Ya, tu kalau kita akak gini kan kita turun lalu. Jangan belum pada nak takbir. Bukan takbir kemudian nak buat sipeh lah. Itu maksud. Masa seluar tu sebab kita nak kerja isbal, lipat. Jadi mana satu kita nak buat? Mana? Sebab kita nak isbal kan. Ya. Lipatkan seluar kita kan. Si hadis tu cakap tak boleh lipat. Lipat boleh, tak ada masalah. Boleh. Boleh. Lengan tak boleh. Cukup ke belajar akidah dengan tadabbur Al-Quran saja? Al-Quran zul wujuh. Quran ni ada beberapa wajah yang boleh tafsir. Ilmu semua berhimpun di sini. Tetapi kita tak kuasa nak mendalami tentang fan, ilmu pengetahuan dalam media tertentu daripada kita tadabbur ayat Al-Quran selalu. Pasti kita kena mengaji ilmu khusus daripada apa yang dibawa datang oleh alim ulama warasatul anbiya ni, mendatangkan sebagai kitab yang khusus untuk kita buat belajar. Jawabnya tak memadai kita belajarnya akidah sekadar kita tadabbur ayat Al-Quran, sebab itu bukan cara kita mendalami. Dan tidak ada seorang pun di dalam orang Islam kita ni dia tadabbur dengan cara detail seumpama dia tadabbur ke tafsir Ibnu Katsir ke tafsir Qurtubi, tidak. Tetapi yang hak eloknya kita ambilnya Al-Quran itu melalui kitab-kitab akidah. Sebab masalah akidah ni terkadang tak ada sebut di dalam Al-Quran, sebut di dalam Al-Hadis. Kena gabung di antara dua perkara. Itulah lebih utamalah kita tadi itu kena mengaji kitab-kitab sakut paut dengan Al-Aqidah. Ada lagi soalan? Betul kan? Ustaz dah balik, orang baru nak tanya. Last kita buka last. Ada soalan kan? Abu senyum-senyum. Abu Ubaidah. Abu Ubaidah. Sama sudah insya-Allah. Okey, bila ustaz tadi terangkan kita kena belajar surah, fiqh, hadis dan tafsir usul. Macam untuk orang awam ni, kemampuan tu mungkin terhad. Jadi betul kita belajar daurah tafsir Al-Quran. Adakah itu memadai? Orang talabatul ilm ada dua. Pelajar ada dua. Pelajar kita belajar untuk kita amal. Itu memadai. Ada pun pelajar untuk menghasilkan dirinya ilmu pengetahuan, kemudian dia nak mengajar pula sekali lagi. Jadi alim pula, jadi ustaz pula, asatizah pula, pasti dia kena belajar usul 4 tadi. Okey. Wallahu a'lam wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.